Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi kita. Hari ini saya akan bincangkan jawapan untuk Mahir Minda. Okey, muka surat 62 matematik tahun 6 SK. Okey, jadi sebelum mulakan video, tolonglah subscribe ni, free, percuma je. Subscribe supaya dapat sentiasa maklumat terbaru berkenaan dengan kerja-kerja yang saya buatkan ini untuk tujuan ulang kaji bersama di rumah. Okey, jadi jom kita mulakan. Subscribe tau. Okey, kita pergi kepada soalan Mahir Minda, iaitu soalan pertama, selesaikan masalah simpanan dan pelaburan berikut. 1A, kita buat 1A dulu. Bapa Sukdev melaburkan RM8,000 untuk pendidikan Sukdev. Faedah yang diterimanya setiap tahun ialah 3.2%. Dia tidak mengeluarkan wangnya selama setahun. Berapakah jumlah wangnya selepas setahun? Dia nak setahun sahaja, jadi dia tak keluarkan duit. Jadi setahun 3.2%, maka kita kira saja 3.2% tu daripada 8,000 berapa. Kemudian dah dapat 3.2% tu, kita jumlahkanlah dengan nilai asal. Okey. Maksudnya bila hujung tahun nanti dia cocok duit dia, berapa nilai dia? Iaitu 8,000 tambah dengan nilai yang 3.2%. Jom kita buat. Okey. 1A RM8,000 kan, kemudian kita naik 3.2%. okey, setahun faedahnya. Jadi kita darabkan dengan 8,000 terus. Kemudian kita potong 2 kosong yang ada, maka tinggal 3.2 darab 80 bahagi 1. Jadi kita buat saja 3.2 darab 80. okey, saya buat style macam ni, kosong senang, tak payah fikir dah kan. 8 kali 2 16, 8 3 24 tambah 1 25. Jadi kita tengok kat sini 2560. Sebelum titik ada satu nombor, diterlompatkan sekali, maka jawapannya adalah RM256. Okey, ini adalah faedahnya. Jadi berapa nilai dia pada akhir tahun itu? Tambahkan saja RM8,000, kita tambahkan dengan RM256. Okey, tambahkan saja, maka kita akan dapat RM8,256. Mudah kan? Itu saja. Okey, soalan 1B pula. Nabil menerima wang saku RM4 setiap hari. Dia menyimpan RM1 setiap hari. Berapa hari Nabil perlu simpan untuk dapatkan 200% daripada jumlah wang sakunya selama seminggu? Maksudnya Nabil ni dia ada RM4 sehari. Dia nak dapatkan duit ni RM4 ni selama seminggu ni berapa? Kita cari RM4 ni selama seminggu berapa? Maksudnya kita kena darabkan seminggu tu 7 hari kan? So RM4 kita darab dengan 7 hari. Kemudiannya 200% daripada wang saku. Maksudnya 200% daripada seminggu punya wang tu berapa? Kemudian kita darabkan dengan sehari. Pening kan? Jom kita buat. Okey, matematik macam tu lah. Memang kena sambil buat, sambil tengok jalan kerja. Okey, nombor 1B. Nombor 1B. Mula-mula dia ada RM4 sehari. Kan? Kemudian dia kata sebanyak seminggu dia nak dapatkan duit dia seminggu punya jumlah wang saku. So darab dengan 7. 7 kali 4 sama dengan RM28. Okey, maksudnya seminggu punya wang saku adalah RM28. Sekarang ni dia nak dapat 200% daripada seminggu punya duit. Jadi 200% daripada seminggu punya duit. Seminggu punya duit tadi berapa? 28. Kan? Jadi kita darabkan saja. 200% darab 28, kita potong atas 2, potong bawah 2, maka kita akan dapat 28 darab dengan 2 saja. Kan? Yang bahagi 1 tak payah. Jadi 8 2 16, 2 2 4 5. Jadi 56. RM56. Jadi satu hari Nabil dapat simpan berapa? RM1. Kan? Sehari kan? Sehari. Jadi kalau RM56 berapa hari? So kalau RM56
Ya, 56 hari. Kan? Jadi jawapan dia adalah 56 hari. Senang saja. Okey, kita teruskan dengan soalan 1C. Puan Lily menyimpan RM2,100 ke dalam bank. Dia mengekalkan simpanannya selama 2 tahun. Okey, pada tahun pertama, dia menerima faedah 3%. Pada tahun kedua, dia menerima faedah 1.25%. Hitung jumlah simpanan selepas 2 tahun. Kalau macam ni, dia kena 2 juga jalan kerja, tetapi kena hati-hati faedah dia berbeza. Mula-mula, kita kena ambil faedah 3% darabkan dengan 2,100. Maka kita akan dapat kenaikan dia berapa. Maka kita tambahkan. Kemudian nilai yang baru tu nanti kita kena buat dengan faedah yang baru 1.25%. Maka kita dapatkan nilai dia dan kita tambahkan juga. Barulah kita jumpa jumlah simpanan yang 2 tahun itu. Okey, jom kita buat. Okey, 1C. Okey. Mula-mula dia ada 2,100. Kan? Kemudian dia simpanan tahun pertama dia 3%. So 3%. 3/100 daripada 2,100. Maka kita tengok, kita potong 2. 21 darab 3 saja. Kita akan dapat RM63. Kan? Maksudnya duit dia pada tahun pertama nanti 2,163. Saya tambahkan ni dengan bawah ni 2,163. Congak pun boleh kan? Okey, kemudian pada tahun kedua, ini tahun pertama. Okey, tahun kedua duit yang baru dan juga faedah yang baru. Okey, iaitu faedah dia 1.25% daripada 2,163 duit yang baru tadi. Okey, kemudian kita lihat. Kita kira macam biasa 1.25 dengan 2,163. Kita ambil 2,163 di atas lah. 2,163 darab dengan darab dengan 1.25 tadi. Maka kita akan dapat, kita kira kat sini tadi. Saya dah kira, saya lajukan. Okey, sekarang ni di tingkat yang ketiga dah dapat sampai 2 ni. Okey, saya rasa awak semua boleh buat sendiri kan. Kita jumlahkan. Okey, 5, 7, 13, 10, 7, 2. Okey, jadi 5, 270, 375 jawapan dia. Okey, sekarang ni 2 tempat perpuluhan. Ada 2 nombor kan. 1 tempat perpuluhan, 2 tempat perpuluhan, jadi kita lompat 2 kali. Kemudian kat sini ada bahagi 100, so kita lompat lagi 2 kali. Maka kita akan dapat 27.0375. Ini adalah faedah untuk tahun yang kedua. Okey, kita tengok tadi dia minta soalan dia kata berapakah jumlah simpanan selepas 2 tahun. Jadi tahun kedua faedah dia ni, kemudian kita tambahkanlah dengan duit asal tadi yang ada ni 2,163. So 2,163 tambah 27.0375. Okey, so kita tambahkan 573 0 10 9 12. Jadi jumlah dia adalah RM 2190.03 dengan 7 ni. 7 ni boleh bunda, jadi 4 kan, tambah 1 lebih besar dari 5. So jumlah dia 2190.04 ringgit. Itulah dia punya jumlah simpanan selepas 2 tahun. Okey, kita ke soalan 1D. Okey, tumpukan pada 1D. Pelaburan saham pendidikan untuk Joti yang dibuat oleh ibunya meningkat sebanyak 14% dan bernilai RM15,200. Jika dia ingin menilai pelaburannya itu meningkat 1,5 kali daripada itu, berapa wang yang perlu dilaburkan? Maksudnya dia meningkat 14% jadi RM15,200. Okey, sekarang ni dia tak nak ni, dia nak lebih banyak. Dia nak meningkat sebanyak 1,5 kali ganda. Jadi berapa jumlah duit yang perlu dilaburkan dia supaya dia boleh meningkat 14% ni jadi 1,5 kali ganda daripada duit ni? Okey, mula-mula
kita naikkan dulu 15,200 ringgit ni sebanyak 1,5 kali. Berapa duit yang Mak Joti nak tu sebenarnya. Okey, kita naikkan. Okey, jadi kat sini saya buat 1D 1D. Okey, Joti tadi 15,200 kan pelaburan dia, tapi dia nak meningkat sebanyak 1,5 kali ganda. 1,5 kali maksudnya 1.5, sebab kita dalam tajuk ni kita pakai perpuluhan lagi senang. Jadi kita buat 15,200 kali 1.5. Okey, 5 2 10, 5 5 25 tambah 1 26, 5 1 5 6 7. Okey, tingkat kedua 2 1 2 1 5 5 1 1 1. Okey, kita tambahkan kosong ni, kita turun dekat belakang 0 0. Okey, ni 0 8 12 2. Okey, sekarang ni titik perpuluhan 1 kan, ada 1. Jadi dekat sini kita lompat sekali sajalah. Jadi jawapannya adalah RM 22,800. Dia nak duit itu jadi RM 22,800. Jadi berapa banyak dia kena laburkan supaya jadi 22,800 ni. Okey, jadi kita macam mana kita nak tahu? Kita tahu 22,800 ni adalah 14. Okay, ini adalah mewakili 114%. Kenapa 114%? Sebab dalam pinjaman, okey, 100% nilai asal dia. Kemudian tambah lagi 14% yang dia nak meningkat tu. Jadi 100% tambah 14% ni nanti akhirnya yang kita nak adalah menjadi 22,800. Okey, 22,800. Jadi dia nak tahu sekarang ni berapa yang 100 ni. Ni berapa? Berapa nilai dia? 22,000 ni 800. Jadi sekarang ni dia ada 100 tambah 14, maksudnya ada 114 bahagian. Jadi 114 bahagian, kita nak tahu 1 bahagian peratus tu berapa daripada 22,800. Caranya adalah 22,800, okay, kita bahagikan dengan 114. 114. Kemudian bila dah bahagi nanti kita dapat 1%, kita akan darabkan dengan 100. Dah bahagi dapat 1%. 1% tu berapa ringgit? Dan nilai asal dia adalah 100%. Asal sesuatu mesti 100%. Jadi lepas kita bahagi dapat 1%, kita darabkan dengan 100. Okey, jadi kita bahagikan 114. Ni saya tulis kat sini sifar 114, senang je. 2 lah, 228 kan. Okey, jadi kat sini darab 2 228. Maka kita akan dapat habis. Kosong ni kita turun saja, tambah belakang, maka jawapannya adalah 200. Maksudnya 1% membawa kepada RM200. Maka dia kata nak nilai asal. Nilai asal adalah 100%. Maksudnya RM200 ni kita kalikan dengan 100 kali 100%. Maka 2 kali 1 sama dengan 2. Kosongnya ada 1, 2, 3, 4. So letak je belakang 1, 2, 3, 4. So maksudnya nilai asal yang diperlukan untuk mencecah 14% meningkat jadi 22,800 adalah 20,000. Maksudnya Mak Joti ni kena letak 20,000 untuk dia meningkat 14% jadi 22,800. Inilah jawapannya. Okey, kita sampai kepada soalan 1E. 1E, kita fokus pada 1E. Jadual menunjukkan simpanan dan dividen tahunan yang diterima oleh Irfan dan Liswan daripada agensi keuangan yang berbeza. Okey, jadi simpanan siapa yang lebih banyak selepas 2 tahun. Okey, kita tengok dalam jadual ni. Nama, simpanan dan dividen tahunan. Irfan, dia ada 4,800. Dividen tahunan dia 5% sahaja. Liswan, dia ada RM5,000 dan dividen tahunan dia lagi rendah, 3.5%. Jadi kita nak tengok lepas 2 tahun siapa yang akan mempunyai simpanan yang lebih banyak. Jom kita selesaikan 1E. Okey, Irfan dia ada
RM4,800. Okey. Dividen tahunan 5%, maksudnya 5/100 daripada 4,800. Kira dulu, potong 2 kosong atas dan bawah. Maka yang tinggal adalah 48 darab 5. Kita akan dapat 8540, 5420, 24. Jadi 240. Maksudnya dia mendapat dividen sebanyak RM240. Jadi jumlah duit dia nanti adalah RM4,800 tambah dengan RM240. Kan? Kita tengok hasilnya 0410.5. Okey. Maksudnya duit dia nanti adalah 5,040. Okey, 5,040. Okey, ini adalah 1 tahun. Okey, kemudian tahun yang kedua, kita kena kira lagi sekali lah. 5/100 kali dengan jumlah yang baru, 5040. 5,040. Okey. Jadi kita lihat kat sini, potong 1 kosong, kita akan dapat 504 kali dengan 5. 5420. 500. 0 tambah 2 jadi 2. 5525. Okey. Sekarang ni dia meningkat sebanyak, okey, nanti dulu. Dia ada kosong lagi satu kan. So kita lompat sekali. So maksudnya peningkatan sebanyak RM252 selepas 2 tahun. Ini dividen yang kedua dia. Jadi kita tambah nilai ini tadi 5,040 tambah dengan 252 RM5,040 tambah dengan RM252 dividen pada tahun kedua. Kemudian kita akan dapat berapa? 2925. Okey. Jadi Irfan punya 5,295. Ini Irfan. Sekarang ni kita kena buat list 1 pula. Okey, list 1. Dia punya dividen 3.5%. Jumlah dia 5,000. So 3.5% daripada 5,000. Okey, kita potongkan 2 kosong. Jadi 3.5 kali 50. Okey. 5,5 25. 5, 3, 15, 16, 17. 17 kosong belakang turun saja. Okey. Kemudian kita akan dapat ada satu titik di belakang 5, di belakang titik ada satu nombor 5. Dia akan lompat sekali. Maka dia akan dapat dia punya dividen adalah 175.00 lah. Okey, RM175 dividen dia. Okey. Kemudian kita tambahkan dengan nilai dia yang memang ada 5,000. So 5,000 tambah dengan 175, kita akan dapat 5,175. Okey, ini adalah jumlah pada tahun pertama. Okey, tahun kedua masih pakai 3.5 lagi. 3.5 darab 3.5% kan, darab dengan 5,175. Nilai pada tahun pertama punya akhir. Okey, jadi kita darabkan saja. Lepas tu kita bahagi dengan 100. Jadi 5,175 kita darabkan dengan 3.5. 5,525. 7535 tambah 2 37. 51567. 5525. Okey, tingkat yang kedua saya suka matikan dulu ni. Okey, 5315. 7321 tambah 1 22. Okey, 313 tambah 2 5 dan 53 15. Hati-hati dalam penambahan. 5 12 7 8 9 10 11 8 1. Okey, dekat belakang titik ni ada satu nombor. Jadi kita lompatkan sekali. Maksudnya bukan. Okey, lompat sekali, betul lah. Kemudian dekat sini ada 100 kan, ada lagi 2 kosong. So kita lompat lagi 2 kali. Maka nilai dividen kali kedua dia adalah 181.025. Okey, ini dividen dia yang kedua.
Okey, jadi nak tahu nilai dia pada yang kali kedua, kita tambahkan dengan nilai pertama. Okey, dividen ni kedua kita tambahkan nilai yang hujung tahun pertama tadi. So buat kat sini lah. RM okey 5175 tambah dividen baru yang tahun kedua tadi 181.025. Okey. Tambah 00. Okey, jadi 5206 8 tambah 8 16 surut 1 15. Okey, 1 2 3 5. Jadi list one punya jumlah akhir dia tadi lepas kita kira ni adalah sebanyak 53,056. Okey, kalau kira betul nombor betul dia RM RM5,356 3 sen. Sebab 5 ni kita bundakan lebih besar dari 5 tambah 1 jadi 3. Okey. Ini list one. Okey, dan ini tadi Irfan. Ini jumlah Irfan. Okey, 5292 dengan 5356.03. Siapa lagi banyak? Tengok. Ni ke ini? Okay, jawapannya adalah list one. Jadi list one ni nilai dia lebih banyak. 56.03 berbanding dengan Irfan. Okay, jadi jawapannya adalah list one. Okey, tibalah kita kepada soalan nombor 2. Okey, selesaikan masalah harian di bawah. Kita ambil yang pertama dulu 2A. Puan Nadia menerima gaji sebanyak RM3,625 sebulan. 20% daripada gajinya itu digunakan untuk membeli barang keperluan dapur. Jadi berapakah perbelanjaan Puan Nadia untuk beli barang dapur itu? Jadi dia beli adalah 20%. Jadi kita kena kira sajalah 20% daripada 3,625. Senang kan? Jom kita buat 2A. Okey. Jumlah dia tadi berapa? 3,000. Okey, 20% daripada RM3,625. Senang je. Kita kira, kita potong atas, potong bawah. Satu je boleh potong kan. Okey, kemudian kita cuba darab sajalah, darab dan bahagi 3,625 kita darabkan dengan 2. 10, 5, 12, 7. Okey, 7,500. Okey, sekarang ni 7,250 bahagi 10 kan. Lompat sekali. Jadi jawapan dia RM 725.00 ringgit. Okey, memang dia 0.0 saja. Tapi kita kena letak 20 sebab duit. Bila duit dia ada titik 00. Kalau nak tulis 725 pun boleh. Tapi kalau ada sen lagi tepat lah. Okey, jangan ada 10 sudah. Kena ada 2. Kalau nak tulis ada 2. Okey, itulah dia soalan A. Senang kan? Okey, kita pergi kepada soalan terakhir 2B. Ini memang dia mudah tapi dia banyak kerja lah. Yang boleh jadi pening sikit. Okey, kita tengok 2B. Pak Rahim telah menjual 20% daripada 250 biji durian yang dipungut dari dusunnya. Maksudnya dia jual 20% daripada 250. Nanti kita tengok berapa. Kita akan buat dulu 20% darab 250. Kemudian 60% daripada durian yang belum dijual. Belum dijual akan dihantar kepada Puan Halimah. Dah tolak 250 dengan 20% tadi. Baki dia tadi 60% daripada baki yang kita dah tolak nanti kita bagi kepada Puan Halimah pula untuk kegunaan perniagaan. Jadi berapa yang tinggal? Nampak? Okey, kita tengok. Kita cuba buat sekarang perlahan-lahan satu-satu Okay, 2B. Okey. Dia kata tadi 20% ataupun 20% daripada 250 biji durian dari dusun tu dijual. Okay, berapa dijual ni? Atas, bawah, potong. Senang je sebenarnya. 25 darab 2. Saya tak payah tunjuk lah 25 darab 2 sama dengan 50. Congak pun dapat 50 biji durian yang dia jual. Jadi semuanya tadi ada 250 tolak dengan 50. Okay, so tinggal 200. Maksudnya baki durian ni ada 200 biji. Senang pula Okay, daripada 200 biji ni
60% daripadanya dia bagi dekat Puan Halimah. Skandal ke? Tak adalah. Okey, 60% daripada 200 biji, iaitu yang tinggal. Okey, dia bagi kat Puan Halimah. Okey, kita pun buat macam biasa. Kita nak senang macam ni lah. Kita potong atas, potong bawah, potong atas, potong bawah. Okey. So 60 kali 2 saja. Bahagi 1 kan? Tak payah bagi. Ini kita congak. 6 kali 2 12, 120. Jadi okey, 120 biji ni dibagi dekat Puan Halimah. Jangan berhenti kat sini. Korang biasa terperangkap. Macam senang, tiba-tiba sampai sini berhenti. Bukan. Ini diberi pada Puan Halimah. Jadi berapa durian yang tinggal yang dia nak tu? So tadi kita ada 200 baki tu. Okey, kemudian kita tolaklah dengan yang dah bagi dekat Puan Halimah. Okey. Jadi 2 potong tinggal 1, 10 tolak 2 tinggal 8, 1 tolak 1 kosong. So maksudnya kita ada lagi 80 biji bakinya. Okey, baki ni bolehlah nak bagi anak-anak dia ke kalau cucu dia balik kan. Jadi jawapan dia adalah durian yang tinggal hanyalah 80 biji. Okey. Okey, itu saja untuk hari ini. Kalau apa-apa hal boleh komen kat bawah, dan kalau nak video untuk soalan buku teks lagi boleh tanya saya. Bye bye. Assalamualaikum.